Okey, saya nak tanya, apa beza berkaitan health dengan safety? Penyakit-penyakit dia. Siapa tahu? Health dengan safety ni, siapa tahu? Penyakit yang berlaku berkaitan dengan health dengan safety, apa beza dia? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Tak faham? Health beza dengan safety. Safety ni kalau berlaku accident atau penyakit dia dalam masa cepat. Kalau health ni dalam masa yang panjang. Contoh health ni, telinga ni. Telinga rosak cepat ke lama? Korang pun tak perasan. Betul? Tiba-tiba dah pekak. Kalau tiba-tiba injured, berkaitan dengan safety, injured, kita jatuh, buat kerja, benda jatuh, kena, memang cepat. Terus dalam masa yang cepat. Tapi kalau berkaitan dengan kesihatan, contoh telinga, patologi ergonomik. Ergonomik tu dia tak berlaku cepat. Ergonomik contoh, kita punya slip disc lah. Okay? Slip disc pun sama juga. Slip disc tu macam mana boleh jadi? Qayyum? Cara angkat barang. Okey, bila cara angkat barang, angkat sekali boleh slip disc? Tak boleh. Mana boleh? Okey. Dia kadang-kadang kau tak perasan. Tapi bila sampai satu tahap, tiba-tiba cara kau buat kerja tak betul, tangkap terus. Ya. Nah, ni ada satu kes. Dekat Tanjung Bin, dia nak connect breaker punya supply tu je. Dia bongkok-bongkok, sangkut, tiba tu terus kata, bos, saya nak pergi hospital, saya tangkap terus. Jalannya tu terus. Tapi ada kemungkinan baru tu kena. Tak. Tu lah. Jadi benda ni macam health, dia ambil masa yang panjang. Sikit jadi. Salah satu dia, orang kerja shift. Orang kerja shift, siapa yang duduk kat panel tu, kerja 12 jam. Kerja pagi 12 jam, malam 12 jam. Tidur kat mana? Atas katil? Boleh? Ada? Tak boleh kan? Kat mana tidur? Kursi. Okey, tidur kat kursi. Habis? Kursi tu boleh tidur macam mana? Tegak? Nyandor. Dalam masa sama? Kan? Lama. Kerja 20 tahun, tiba-tiba kena slip disc. Sebab apa? Cara kerja tak betul. Kita memang kerja 12 jam. Mana boleh tidur baring? Kerja shift jangan tidur baring. Kalau tangkap naya, kita memang duduk atas kursi lah. Duduk kat kursi. Kalau tertidur tu kerja lah tu, kan? Betul lah. Kerja lah. Bukannya tidur, kerja. Tapi tertidur. Nak macam mana? Kan? Kau jaga kerja, jaga start GT, tiba-tiba tertidur. Kerja juga, tapi tertidur. Itu akan tangkap nanti kalau lepas 10 tahun, 15 tahun. Tapi kalau kerja macam safety, berkaitan dengan safety, kalau sakit, memang sakit terus. Jatuh macam tadilah. Terbelah, kena terus. Dia cepat. Okey, pasal CHRA. Tahu CHRA? Tahu apa? Siapa tahu? Angkat tangan. Najmi, tahu tak CHRA? Chemical Health Risk Assessment, CHRA. CHRA ni adalah satu kita panggil audit yang dibuat setiap 5 tahun sekali. Kan? Berkaitan dengan chemical lah. Okey. Contoh department korang ni, aku ambil yang biasa operation jarang muda, electrical ataupun CNI. Korang buat kerja, department korang buat cleaning and check barang, pakai tool, pakai chemical. Contoh, pakai WD-40. WD-40 tu kau tahu tak chemical apa yang ada? Kat situlah CHRA main peranan. Kan? Bila kau nak pakai chemical tu, kena ada apa? Satu, first, safety. Mantap. Tahu safety rashid tu? Pakai jalan lama tak ada kan? Tak tahu kan? Kau kerja berapa tahun? 3 tahun kan? Safety data sheet tahu? Tak tahu. Okey, safety data sheet ni
setiap chemical tu dia ada surat beranak dia. Kena ada satu surat beranak, kita panggil lah. Kita terangkan satu surat beranak, sebab dalam surat beranak tu dia terangkan macam-macam. Macam mana nak guna, macam mana kalau kita terkena, apakah efek-efek yang mungkin berlaku. Contoh dia panas ke, dia kena mata, macam mana dia boleh buat mata kita buta, semua dia beritahu. Inhalation, pernafasan. Contoh yang masa kita buat CHRA tu, ada sekali tu kita panggil auditor tu datang, dia dapat detect satu chemical dekat CNI. Yang chemical ni adalah satu chemical yang kalau kena kat orang dalam masa yang terdekat boleh datangkan hazard. Satu chemical 3M punya contact cleaner. Lepas tu bila kita dapat tahu, kita buang terus. Kita buang, kita tak bagi guna terus. Actually benda tu bukannya kita beli. Yang tu supplier masa tu bukan supplier, kira ONM Storm yang guna. Dia memang suruh pakai benda tu. Peralatan dia duanya tool, dia kata pakai benda ni. Tapi bila yang auditor tu datang, dia check benda ni tak elok, perlu ditukar pada jenis lain, kita tukar. Dapat tahu tukar. Jangan bila dah dapat tahu benda tu tak selamat, kau guna juga. Itu gunanya CHRA, Chemical Health Risk Assessment. Setiap 5 tahun sekali. Yang ni. Jadi kita akan detect, setiap department ada SDS dia. Dan SDS tu kita kumpul satu department tu kumpul sekali dalam satu list. Jadi list tu kita akan check update semua sekali. Bila ada contoh kebakaran berlaku ataupun ada mangsa terkena tapi tak jumpa, jadi kita akan check daripada situ lah. Okey, dia kena mata, kena kat mata ni, nak buat apa? Tanya tiba technician tak tahu nak buat apa. Buka SDS tu, tengok apakah cara nak elak, cara nak pembaikan, cara nak basuh macam mana. Cuba nak tahu lah. Dalam tu dia beritahu. Jangan main guna tapi tak tahu. Engineer, kamu dua orang kena tahu lah. Kena ambil tahu ni. Technician dia guna je. Engineer kena banyak main peranan. Nanti kena pegang. Ada yang kena pegang juga nanti. Okey. Ni saya punya cara nak follow. Okey. Okey, ni berkaitan dengan exposure kalau berlaku. Ni apa kita panggil? Datang ni. Fahmi? Datang ni kita panggil apa? Kat Bali tak ada? Ada? Apa nama dia? Aduh. Oil spill lah. Yelah, apa benda nama dia? Uri. Kerja dah lama tak tahu. Siapa tahu? Fiz? Tak mula lama kerja, Fiz? Umur apa? 30 tahun kan? Saya rasa engineer yang baru ni, kamu boleh tua, Fiz? Kau yang berapa? 29? Tu 27 kan? Siapa lagi tua lagi? Fiz seorang lah, saya 30. Exoburn Exoburn untuk chemical. Tapi dia ada banyak jenis tau. Ada color main peranan. Ada yang untuk minyak sahaja, ada yang untuk chemical sahaja, ada untuk air dan chemical, ada untuk minyak dan chemical. Ada beza-beza color dia. Dia bukan semua samanya. Exoburn pad ni, yang ni kita panggil bantal biasa ni. Bantal biasa, yang ni kita panggil pillow. Panjang ni. Okey. Kita ada tempat-tempat yang kita letakkan lah. Bukan boleh main guna terus. Okey. Yang ni berkaitan dengan health check ni. Satu, saya nak maklumkan, tempat kita ni kita ada buat NRA, Noise Risk Assessment. Setiap 5 tahun sekali juga. Noise Risk Assessment ni kita check tempat-tempat tu punya exposure, berapa bising dia. Kan? Itu kena fahami. Kena buat tak itu? Siapa itu yang kena ni? Kita check, kita akan suruh
technician pakai dan pusing keliling plant tempat-tempat yang biasa buat kerja. Jadi kita nak measure tempat mana yang bising, mana kawasan yang bising. Kadang-kadang technician electrical dia pergi kawasan yang tertentu saja. Kadang-kadang CNI ada tempat yang dia tak pergi. Tapi mechanical pula dia duduk dekat dia punya workshop saja. Jadi dia orang pakai. Setiap orang department ada pakai. Jadi macam operation pula kebanyakan tempat dia pusing. Operation paling banyak sebab dia pusing banyak tempat. Dia akan pusing GT, ST, ST punya lower ground, MCW semua dia pusing. Sebab ada nak ambil reading. Jadi kat situ dia dapat detect mana tempat paling bising. Bila tempat tu 85 ke atas, dia akan tanda dalam mapping sistem. Dia akan bagi tahu okey, tempat-tempat ni wajib pakai PPE, iaitu earplug atau earmuff. Dan pada yang masa yang sama juga, bila ada satu tempat tu bising dia maintain 90 lebih, 95 dan 96. Bila kita pakai PPE kita tu, kita pakai earmuff kita warna kuning tu, bila kita check rupanya earmuff tu boleh pergi sampai 13 desibel saja. Dia boleh absorb. Jadi ada satu tempat tu dia terlebih daripada tu. Dia 15. Beza dia 15. Jadi 2 desibel dia kurang. Jadi bila kat situ kita dapat detect, kita kena pakai earmuff yang lebih higher. Ataupun kita pakai earplug. Actually earplug kalau kita pakai lagi kedap. Tapi kalau pakai betul, kalau kita pakai betul memang dia kedap. Tapi kalau kita pakai salah, bunyi tu masuk kuat. Macam mana nak pakai betul, Najmi? Dia kena teling sikit. Jangan buka telinga ni masuk je ni, tak boleh. Dia kena masuk sini. Kena tarik. Bila tarik tu lubang telinga kita besar sikit. Okey. Jadi kita dah update kita punya earmuff tu pada jenama 3M yang lebih higher lagi, warna kelabu hitam. Yang tu, yang baru punya lah. Nanti tak tahu dah ada ke belum. Ini kita dapat detect tu hari lah. Okey, itu berkaitan dengan telinga. Dan untuk makluman, kita ada buat check bunyi audiometrik setiap tahun dekat rumah perempuan ni. Kita akan panggil lori datang dekat clubhouse tu. Dia akan datang dan check setiap orang, setiap staff. Siapa yang terlibat dengan bunyi bising ni? Siapa yang kena wajib hadir? Siapa? Tahu tak siapa? Semua staff ke apa? Kami semua staff? Tak boleh tu, mana boleh tu. Ikut suka kamu je. Qayyum, tahu tak? Pernah buat ke belum? Tak pernah buat? Balik tak pernah buat? Kamu aku report kat balik ni. Oi. Habis? Berapa kali buat habis? Tak pernah? Oi, bahaya kamu ni. Kamu tahu telinga kaya elok ke tak? Saya dekat elok. Okey lagi tak? Elok ke tak? Elok. Oi, kamu tak check tak tahu. Kan? Hafiz, kamu dah kerja berapa tahun? 7 tahun ada? Ada 7 tahun? Lebih. Kamu tahu telinga kamu boleh pakai ke tak? Ke bini usik-usik telinga bang. Yang tu je. Dia telinga ni penting. Kadang-kadang kau tak perasan telinga kau dah kurang. Makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Tak perasan. Bila check tu baru tahu. Tapi kita akan buat nanti tahun depan lah. Tahun ni dah buat. Tahun ni kita buat awal tahun lagi. Jadi kita akan buat tahun depan. Jadi orang yang baru dia akan check baseline dulu. Siapa yang tak pernah buat, dia akan check baseline. Daripada baseline tu dia akan check, kontingen kau ni sekarang ni dah tahap ketiga, dah tengah dah. Kau tak tahu telinga kau dah rosak. Contoh yang tu lah saya beritahu. Dan telinga yang rosak sebenarnya sampai satu tahap boleh clip. Tahu tak? Tak tahu kan? Dan ada orang kat Johor tu telinga rosak, beli Superbike, main Superbike. Bagi telinga dah rosak. Main Superbike. Habis exhaust pasang paling bising. Sebab telinga dia dah rosak lah. Bau dia dengar. Bau dia dengar. Okey. Dia tak tahu dia pasang tu punya bising.
tu. Tapi tak apa. Yang untuk audiometrik ni kita akan buat every year. Kat sini memang kita yang terlibat adalah orang yang terdedah pada bunyi bising. Itu yang sepatutnya. Bukannya semua staff. Dulu masa saya belum masuk, semua staff dia panggil. Okey, siapa audiometrik, siapa nak masuk. Sebenarnya salah. Siapa yang terdedah je. Dan silap-silap, contoh saya bagi tahu. Orang tu tak terdedah bunyi bising dekat power plant ni. Tapi dia ada buat kerja. Kerja kedua. Dekat mana? Dekat disco. Contoh bagi contoh kan? Dia kerja kat dalam ni, kerja GW je, potong landscape, potong rumput. Tapi malam-malam kerja kat dalam disco. Kerja dia, telinga dia rosak kat mana? Dekat disco lah, bukan dekat sini. Tu contoh, ni contoh sebab tapi audiometrik tu dia boleh detect. Telinga korang rosak sebab kerja atau sebab benda lain. Dia boleh detect. Jangan nak menipu lah. Tu yang saya cakap, orang ni kerja kat disco, kantoi. Contoh-contoh dia. Jangan risau. Okey, ni berkaitan dengan employee OHD. Untuk kerja-kerja yang ada kena masuk confined space dan ada kerja-kerja juga yang mungkin diperlukan inspection daripada doktor, bagi tahu saya. Sebab kita boleh buat surat untuk hantar ke klinik untuk cek OHD, Occupational Health Doctor. Dia bukan boleh cek doktor biasa. Untuk power plant, kerja-kerja berkaitan dengan confined space dan juga telinga audiometrik tu, Occupational Health Doctor yang boleh cek. Dia bukan doktor biasa. Doktor biasa tak valid lah, sebab dia tak tahu dengan cara kerja, perundangan kerja-kerja dekat power plant, dekat kerja ni, dia tak tahu. Jadi Occupational Health Doctor saja yang boleh. Jadi kalau kena buat inspection, kena buat check, test, bagi tahu. Kita akan minta buat surat. Ni contoh-contoh dia lah. Kau rasa telinga kau dengar kan, tiba-tiba test tak dengar, tak ada apa. Okey, sama juga kita nak hearing shift ni, kita nak make sure kita inform, kita dapat protect, kita follow up. Siapa yang telinga rosak tu kita akan follow up. Mula-mula kita buat audiometrik dan tiba-tiba doktor kata dia ni telinga ada problem, kita akan check lah, follow up. Dia datang sekali lagi, dia recheck, tengok mungkin dalam telinga tu. Kebanyakan yang follow up tu, tahu tak finding dia apa? Tahu finding apa? Tahu pun. Tahu finding dia apa? Kau tak dengar dia cakap kan? Tai telinga. Tahu tak macam mana tai telinga tu boleh ni sumbat kan? Tak tahu. Tak tahu macam mana boleh sumbat tai telinga tu. Sebab biasa dia pakai ketembat. Ketembat bila dia biasa dia cocok tu, bukannya dia cocok buang tai telinga. Dia suka pusing main kan. Main. Steam. Lepas tu steam. Main. Lagi pusing, lagi geli lagi. Dia kata. Tapi bila kau pusing sebenarnya, pusing kapas tu akan masuk ke dalam tau. Lepas tu bila kau tarik, yang dah terlerai tu tinggal dalam. Kau ambil yang baru pula. Cocok ni dah kotor, ambil yang baru pula. Cocok lagi. Cocok makin dalam. Benda tu makin lama makin banyak. Dan bila doktor cek, dia kata tai telinga besar gila, keras. Bila tarik keluar, okey dengar. Dengar doktor, dengar. Okey, sebelum tu kurang dengar. Tu kes dia. Bukannya pasal telinga ada jangkitan ke apa, tapi sebab tai telinga. Dan saya ada satu kes yang ni jadi kat Aplan ni. Okey. Siapa yang kerja GV3 yang baru semua kan? GV3 kan? GV3 kau nak pergi ke GV3 kau naik apa? Jalan kaki ke naik basikal? Dulu naik basikal lah. Nanti kalau ni minta basikal lah, sebab nak jalan kaki penat juga tu. Kalau kau shift ke, kau nak pergi ke ni sana jalan kaki, penat juga lah. Jadi ada basikal. Jadi punya PPE, helmet dia letak kat basikal. Earplug pun dia letak kat basikal. Dia punya earplug jenis yang tali tu. Tali tu bukan yang jenis tampal tolak tu. Dia suka pakai yang tali, kawan tu. Dia pakai tali. Bila tali tu kalau ikutkan dia ada macam getah-getah tu kan. Dia letak kat basikal. Sebab dia buka, dia letak dekat helmet, dia gulung, letak terus kat basikal.
Bila nak pakai helmet, nak pergi GB3, okey, naik basikal, pakai helmet, terus letak tali tu dekat telinga, sumbat. Dan bila on the way dia nak pergi ke GB3 tu, tiba-tiba nak sampai ke GB3, dia dah menggigil, goyang-goyang. Tahu sebab apa? Semut gigit dah masuk dalam telinga dia, semut merah tu. Anak-anak semut merah tu rupanya dekat pelapik earplug tu, dia duduk, dia nyorok dalam tu. Lepas tu bila dia dah tolak, semut tu keluar dalam telinga tu. On the way nak pergi GB3 tu, naik atas tiba-tiba dia kata, telinga aku sakit, dia kata. Semut tu gigit kat gegenang telinga dia. Dia dah masa tu dia ada goyang, sebab bila kena kat gegenang telinga, orang akan goyang kan. Hilang keseimbangan, waktu kena gigit banyak lah tu kan. Lala dia sampai control room, dia kata aku nak balik lah, aku tak balik kerja. Dia balik, rupanya tengok dekat earplug tu penuh semut, memang sarang semut. Sebab apa? Telinga dia manis. Sebab apa telinga manis? Tanya Uri. Tanya Hafiz, tanya Koyum, sebab apa telinga dia manis. Fahmi, Fahmi senyap. Emang ini kejadian berlaku. Emang serius. Masa tu saya tengah kerja. Tiba-tiba dia dah naik. Dia cakap tak boleh kerja, kata nak balik. Kena cek orang lain. Dia salah satu perkara yang berlaku lah. Okey. Berkaitan dengan sign pula. Okey, ni sign ni yang ada kat dalam plan lah. Bila nampak sign-sign ni, kau kena tengok dia elok. Okey. Kalau tak tahu, bacalah. Tak tahu, tanyalah. Jangan anggap pandai semua sekali. Sebab sign ni kadang-kadang nampak macam senang. Kadang-kadang kita tak perasan. Okey, tapi kalau ikutkan kat sini dia ada bagi tahu stop and beware. Red circle. Okey, yellow triangle warning. Red square tu untuk fire equipment. Okey, untuk act and move safely. Blue circle. Okey, green square safe condition. Tu contoh-contoh dia lah. Ni untuk ada 5. Kat sini, kat dalam plan ni macam-macam tanda ada. Dia tengok elok-elok lah. Okey, ni apa nama binatang ni? Binatang ni kita panggil apa? Koyum? Tahu tak binatang tu kita panggil apa? Korosif. Tish. Atas ni kita tulis piktogram. Piktogram ni bentuk ni lah. Ni punya piktogram. Piktogram ni dalam tu baru ada gambar dia. Ni apa benda yang bahaya dia. Okey. Contoh dia health-nya ni, dia bahaya pada ni untuk pernafasan kan. Dia boleh merengsa panggil. Okey. Ni panggil piktogram Okey, ni bahagian kuning. Okey, kena hati-hati. Okey. Every release has a pathway. Okey, ni kita tengok berkaitan dengan environment Environment, tapi ni bukan kat lumut power plant lah. Cuma sikit lagi nampak macam kat lumut power plant kalau kau tengok. Kan? Kalau kau tengok, kau keluar kat pintu ni boleh nampak. Nanti kau tengok kat GB3 tu dah nampak dah. Memang botak. Kan? Kadang-kadang nampak macam ni, tapi rupanya dekat sebelah power plant pun dah botak. Teruk gila. Okey. Ni berkaitan dengan environment lah. Okey. Global issue. Macam-macam berkaitan dengan greenhouse, sulfur, nitrogen. Okey, semalam aku pergi training dekat bukan semalam, hari Sabtu. Saya ada training yang berkaitan dengan seminar safety and bomber punya seminar. Kat situ, siapa pernah bawa kereta EV? Siapa pernah bawa? Mungkin bapak korang ada, mak korang ada. Tak ada? Tak ada? Tak ada lah. Uri pernah bawa, Uri? Pernah bawa? Tak pernah lagi? Padi tak pergi bawa. Ya? Sekejap lah. Sikit minum sekejap. Haus. Okey. Baru dapat tahu info berkaitan kereta EV. Kereta EV sebenarnya dia kena parking
berbeza dengan kereta-kereta biasa? Semua tahu sebab apa? Current. Bukan pasal current. Ni pegawai bomba beritahu. Pegawai bomba yang beritahu. Selebnya dia asingkan tempat dia daripada tempat kereta-kereta lain. Sebab kereta EV kalau dah terbakar, payah nak padam. At least 30 minit dunia bateri tu akan terbakar sampai kereta tu hangus. Dia takkan boleh padam dia. Dia start terbakar, tak boleh padam. Itu baru dapat tahu. Dan sebetulnya kalau ikutkan kereta EV ni, dia ada kena beli satu fire blanket asing. Itu pun baru dapat tahu tu. Bila pegawai rumah tu bagi tahu. Kena beli fire blanket asing, dan bila nak buka fire blanket tu, nak pergi tutup kenderaan EV yang terbakar tu, sebab tak nak bagi merebak kat kereta lain, kena angkat 4 orang. Berat dia 50 kilo. Berat dia 50 kilo untuk fire blanket memandangkan TV ni. 50 kilo kena angkat 4 orang. Sebab apa kena angkat 4 orang? Dah kereta tu terbakar, kau boleh angkat sekerbung pintu je kan? Kena angkat jauh-jauh sikit kan, angkat tinggi, tutup, solong. Itu cara dia. Tu dia kata kena angkat 4 orang, berat 50 kilo. Seorang nak angkat boleh? Tak boleh lah, mampus korang. Okay? Tu baru dapat tahu kereta EV kalau terbakar, memang yang dekat-dekat tu baik lagi awal-awal kereta-kereta tu alihkan. Tak boleh alih, memang rosak habis. Tu masa pergi seminar dengan safety and bomber tu lah. Tu aku tak. Aku bila dapat tu, itu yang kena bagi tahu dekat manajemen. Kan? Kalau tak, semua orang tak tahu. Kan? Yang kereta EV satu yang 8988 apa? Bali. Bali tu mas. Bali Pawi pun nak beli. Pawi berminat. Tapi dia betul dia sebenarnya kereta EV kalau terbakar dia kata nak padam minta maaf. Payah. Dan dia satu lagi sebab dia boleh terbakar tu. Bateri ni boleh terbakar. Satu lagi kalau dia terhentak. Bila terhentak, kau bayangkan terhentak macam mana bateri? Sentiasa terhentak. Langgar. Dia berlanggar sikit, terhentak habis lah. Itu yang bahayanya. Itu yang bila dapat tahu, dia cakap itu je. Nak terhentak, dia takkan kan, sebab dia dah ikat kuatnya. Dia dah stable lah. Dia takkan mana bunyi kelang-kelang, tak adanya kau beli kereta EV tu. Kan? Bila fikir pasal terhentak, dia mesti sebab accident. Jadi kalau siapa yang melanggar kereta EV, biar kau lagi awal. Ni bomba begitu pegawai bomba tu memang experience gila. Dia beritahu macam tu. Dah terbakar, minta maaf dia kata. Dalam nak cek cas dia punya susah kan. Lepas tu bila nak cas, kereta motor DZ kumpul pula tidur situ kan. Salah hati. Ada RZ member kan? Ada kan? Tengok. Tengok muka tahu dah RZ member ni. Kan? Jadi nak beli kereta EV tu, fikir-fikir dulu. Bila pegawai bomba tu buka cerita, tak payah beli lah. Okay, ni berkaitan environment lah. Jadi kalau ikut environment ni, Zuhir nanti ajar. Okay, dia sama juga semua sekali PDCA. Okay, yang ni berkaitan ERT. ERT. Siapa tahu berkaitan ERT? Siapa pernah join ERT? Korang-korang ramai-ramai ni. Siapa pernah angkat tangan? ERT, siapa pernah join? Semua tak pernah? Teruk betul kamu ni. Tapi nanti siapa yang masuk ERT ni? Technician confirm kena. Yang masuk shift semua kena. Mana boleh elaknya? Technician operation. Operation CNI wajib kena. Siapa yang kerja shift tu wajib. Memang wajib lah. Jadi Koyum tak terlibat lah. Tapi saya dah pernah lah. Tak angkat tangan pun kamu. Tiba-tiba saya dah pernah. Tadi tanya tak ngaku. Kira masa tu
Dia PRT dia setiap minggu. Ha. So ikut pada manager lah. Oh. So manager akan